bagi memberkati manfaat kita dalam malam ini, kita sama-sama membukanya dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Yang diraikan penceramah jemputan Al-Fadhil Asosiasi Berkuasa Ustaz Haji Hasanuddin Muhammad, yang dihormati barisan pensyarah, seterusnya yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwah muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini sekali kita bertemu pada sesi ketiga kelas tafsir Al-Quran, yang bagaimana yang diberitahukan sebelum ini adalah anjuran daripada PPM, dan insya-Allah pada kali ini kita akan mendapat input yang lebih berguna, yang lebih baik, lebih banyak bagi panduan kita sebagai orang Islam, agar kita menjadi lebih bertakwa dan menjadi salah seorang dalam golongan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tanpa makan masa, bagi yang belum mengetahui, Fadil Ustaz adalah salah seorang asosiat Profesor Madya, bertugas sebagai pensyarah Jabatan Menjadi Islam. Menjadi Islam, dia sekarang bertugas di Student Affairs. Sebab menunjukkan agama menuju pada salah, tak main, insya-Allah. Jadi tanpa memakan masa dan menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan topik perbincangan kita pada malam ini adalah daripada surah Yusuf ayat 108. Jadi silakan kepada semua muslim-muslimat untuk buka Al-Quran sebagai berkat. Tafadhal Ustaz. Baik, a'udzubillahi samii 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah kerana dapat kita bertemu pada waktu yang sangat berharga ini. Saya mengalu-alukan kedatangan seluruh pelajar-pelajar, ikhwah dan akhwat, brothers and sisters, juga kepada teman-teman pensyarah yang sudi bersama-sama untuk kita berkongsi pada hari ini. Kita semua membaca surah Al-Fatihah ketika kita mendirikan solat. Ya, silakan. Alhamdulillah, tunggu kedatangan teman-teman lagi. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita akan membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sama ada orang itu alim, orang itu telah menguasai ilmu sekalipun, ataupun yang baru nak mengenali Islam, mereka tetap akan mengulang-ulang ayat ini. Ini adalah perintah Allah. Kita minta supaya kita ditunjukkan ke jalan yang lurus. Sirat ini dalam bahasa Arab merupakan jalan yang telah ditapaki. Kalau betul perkataan itu, maknanya jalan yang pernah dilalui. Kita ada syari' ataupun street, jalan juga. Kita ada sirat, jalan juga kalau kita terjemahkan. Dan tariq, jalan juga. Oh, Prof Saidi buat bahasa Arab dia. Tariq, jalan juga. Sabil, jalan juga. Jadi banyak kata, tapi kalau sirat kat sini jalan yang pernah dilalui. Jadi apabila kita mendirikan solat, kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, iaitu jalan yang pernah dilalui, bukan jalan baru. Untuk kita berada jalan yang lurus, yang benar ini, jalan yang pernah dilalui. Siapakah mereka itu? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang pernah engkau berikan nikmat kepada mereka. Lantas kita akan terfikir, siapakah mereka itu? 'Alaihim. Cuba kita bayangkan, siapa agaknya jalan yang pernah
melalui jalan ini? Bantu saya. Ketika Nabi Muhammad SAW baca ayat ini, agak-agaknya apa yang Nabi Muhammad SAW akan bayangkan? Para anbiya, tak panggil nabiyin, panggil anbiya kan? Nabiyin boleh juga. Jamak kepada nabi. Qisasul nabiyin, jarang dikenal, tapi dipanggil qisasul anbiya kan? Anbiya jamak. Jadi jalan orang-orang yang pernah. Berarti Nabi ketika dibayangkan bagaimana cara pantas kan? Dibayangkan jalan yang pernah dilalui oleh Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Pantas. Minda kita kan ini boleh membayangkan semua itu walaupun ketika mendirikan solat. Dan para sahabat juga akan membayangkan para anbiya dan juga Nabi SAW. Dan bila sahabat-sahabat semua dah meninggal, generasi kemudian para tabi'in dia akan bayangkan para anbiya plus Nabi SAW dan plus para sahabat. Dan kita pada hari ini mempunyai pembendaharaan yang luas. Ketika kita mendirikan salat, kita akan bayangkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita akan bayangkan para a'imah, Imam Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Ghazali, Ibnu Katsir, Imam Hasan Al-Banna, Syekh Abdul Qadir Jalani, para ulama, para mujtahid. Kita akan bayangkan mereka ini telah masuk ke jalan yang lurus. Dan kita kena minta supaya Allah masukkan kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Sebab itu kita kena banyak mengkaji sejarah para mujaddid, mereka-mereka yang pernah memperkenalkan balik agama selepas agama ini jadi kabur. Kita kena kaji sejarah dalam hidup kita ini. Cuba kita tanya, bila kali terakhir kita membaca kisah Nabi, contohnya kisah Nabi Ibrahim? Entah-entah masa kita kecil-kecil dulu je atuk-atuk kita cerita. Tapi kita pada hari kita tidak ada reference buku apa nak baca kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Daud. Kita kena ada satu sistematik untuk kita mengkaji sejarah-sejarah. Batch para anbiya. Nanti kita ada batch para sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muaz ibn Jabal, Mus'ab ibn Umair. Allah. Maafkan saya. Ya. Kita tak payah tunggu dia habis. Baik, terima kasih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita ada pembendaharaan. Alaihim itu siapa dia? Para anbiya. Kemudian kita kena cari pula ada senarai para sahabat. Muaz ibn Umair dan sebagainya. Kemudian kita pula kalau boleh ada generasi ulama-ulama fiqh, contoh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kita ada ulama-ulama tafsir. Kita cuba carikan, dan kemudian kita ada para pendakwah pula. Ada ulama-ulama yang menekankan tasawuf. Kita tahu, kita kaji, dan akhirnya kita dapat perbendaharaan. Bila kita solat, kita akan lebih lazat lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Kita hari-hari diminta untuk seolah-olah menjadi manusia yang tercari-cari. Walaupun kita dah menguasainya, tapi setiap orang daripada kita kena bayangkan yang seolah-olah kita terus mencari, walaupun kita telah berada di jalan yang lurus. Semangat tercari-cari ini mesti ada pada kita sejak daripada kecil sampai kita mati nanti. Kita kena ada semangat tercari-cari. Kalau kita dalam kehidupan seharian tidak ada perasaan itu, kita rugi ya. Nabi SAW ketika buat kali pertama nak menerima ayat yang pertama, wahyu yang pertama, Nabi berada dalam keadaan tercari-cari. Ketika dia berada di gua apa? Gua apa? Gua Hira. Gua Sur masa hijrah ke. Tak apa. 1-0. Gua Hira. Jabal apa nama dia? Jabal An-Nur. Gua Sur berada di Jabal At-Tur, itu masih hijrah. Gua Hira berada di Jabal An-Nur. Ketika itu Nabi tercari-cari, diulang balik tercari-cari. Semangat tercari-cari itu akhirnya terbukanya pintu hidayah, turunnya wahyu. Kita pada hari ini kena sentiasa mempunyai semangat tercari-cari. Kita tidak boleh sombong. Saya ni dah banyak membaca, saya dah tahu, saya tak ada. Mesti ada semangat tercari-cari. Nah, bila kita bercakap siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan ini, maka saya ingin kita skip yang ni. Kita terus pergi kepada ulang kaji dulu sebelum kita masuk kepada ayat yang baru. Dulu
kita mengkaji apa? Penghantaran seorang rasul itu yang ayat yang kita baca, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa bihim rasulan min anfusihim. Apa dia? Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita membaca dulu bahawa Allah SWT telah hantar kepada kita satu kurniaan, dan kurniaan itu ialah tidak lain dan tidak bukan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu telah melaksanakan 3 perkara yang kita kena rasakan, iaitu yatlu 'alaihim ayatihi, at-tilawah. Maknanya kita semua kena membaca Al-Quran dan mendengar Al-Quran. Membaca, memperdengarkan, berarti kena ada orang yang baca, ada orang yang mendengar. Yang pertama at-tilawah, yang kedua apa? Mesti sentiasa suasana membersihkan kita. Dia kesilapan-kesilapan, lintasan-lintasan yang tak baik, kita kena bersihkan. Sebab kadang-kadang kita ada lintasan-lintasan tak baik, kita kena delete balik. Wa yuzakkihim. Dan yang ketiga, kita kena ada apa? Suasana ilmu, cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu. Pada minggu pertemuan kita yang kedua, cara syaitan menggoda kita semua. Kita mengatakan cara syaitan yang pertama apa dia? Apa maksud tazyin? Mengindah-indahkan. Benda itu tak senonoh, benda tak baik, dia dihiasi. Yang kedua, talbis, mengkaburkan, dibungkus dengan pakaian. Walaupun benda tak senonoh, tapi dia jadi apa? Macam menarik, macam baik. Sebab apa? Dipakaikan dengan pakaian. Benda tak senonoh tapi dibungkus. Okey, tadi diindahkan, sekali menyebabkan kita jadi kabur. Dan yang ketiga apa? Yang ini yang selalu antum buat kan? Melengah-lengah dan menanggung-nanggung. Bila pencara kata hantar assignment, alah tak apa, pencara tu baik, maka anda pun hantarnya dia dalam keadaan apa? Lambat. Anda tak perasan sebenarnya yang membisikkan anda untuk menanggung-nanggung dan melengah-lengahkan kerja ialah siapa dia? Syaitan. Kita datang kelas lambat sebab apa? Ada syaitan kata, nanti lu sekejap lagi, sekejap, lambat sekejap. Kau dah lambat. Sebab kita menanggung-nanggungkan, kita melayan bisikan syaitan itu. Okey, taswif dia panggil. Yang seterusnya kita baca dulu tahwin. Maksudnya apa? Rasa tak apa, it's okay, tak apa, tak apa. Orang lain lebih teruk lagi kan. Kita ni sikit-sikit je, SMS je, kenapa kan? Bukan kita pegang ke apa. Mengokeykan. Oh. Dia bawa tepat satu sama. Mengokeykan. Tas'if al-amr 'ala al-insan ba'da tawbah, menyebabkan kita rasa apa? Susah. Bila nak buat baik ni rasa susah ya kan. Baik buat jahat senang sikit kan. Dan yang keenam, is, iaitu kita apa? Putus. Baik. Sekarang ini saya bawa surah Yusuf ayat 108 ini. Apabila Allah SWT menyebutkan pendek saja, dan saya ingat kalau boleh ayat ni kita memorize ramai-ramai. Allah Subhanahu Wa Taala tadi kita menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, sirat. Sekarang ini Allah SWT menunjukkan kepada kita, ramai-ramai ikut saya, qul. Qul maknanya apa? Dengan qaf, bukan dengan kaf. Kalau kaf tu makanlah. Saya dipahamkan kita ada makan malam, kalau tak ada tak patut jawab. Dah bentang tika lah. Ramai-ramai qul. Dia kalau untuk mudah ingat, sebab malam ni kita belajar bahasa Arab sikit supaya bersemangat, saya akan berdiri pula malam ni. Untuk mudah ingat memorize ayat ini, saya minta anda menggunakan, kalau teman-teman yang belakang tiang tu, saya tak mampu nak ubah tiang tu. Kalau anda ke depan sikit supaya mata saya dapat melihat anda. Di depan tu boleh lagi. Duduk sebelah duduk sebelah ni boleh juga bawa kursi. Ya, supaya mata saya dapat melihat teman-teman semua. Terima kasih, jazakallahu khairan. Semua sekali kita tengok depan dan semua diharamkan menulis. Diharamkan menulis. Sebab apa? Untuk membantu anda memorize, kita kena praktis dan cara talaqi. Maksudnya apa? Nabi SAW ketika di Gua Hira, dia bawa pen tak? Dia bawa pen terus ketika ditanya, diberitahu dia Iqra,
Nabi jawab, ma ana biqari'in, saya tak pandai baca. Iqra, ma ana biqari'in, saya iqra, ma, sampai 3 kali kan. Lepas tu dia terus ikut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So malam ni kita praktis macam kat Gua Hira. Okey, orang qul, qul, hadhihi, semua tangan buat macam ni. Hadhihi sabili. Mana katakanlah inilah jalanku. Sekali lagi, ini semua orang kena ingat. Nampak pada ni, kita akan cek seorang-seorang. Kalau tak boleh makan, saya akan nak 2 orang kat depan lift, 1 orang kena baca. Okey, qul hadhihi sabili. Ini maknanya apa? Kita orang masuk qul hadhihi sabili. Ulang 3 kali. Qul hadhihi sabili. Tengok kawan sebelah sekarang ni, masing-masing pair berdua-dua, nanti di belakang. Cakap tengok muka kawan, qul hadhihi sabili. Tengok mata dia. Okey, ready, strike, bismillah. Okey, dia ingat? Boleh? Very good. Okey, saya nampak Prof latihan dengan pasal dia kata cool. Dia tukar lah, makan lah. Okey, qul hadhihi sabili. Nak masuk dalam jalan ini, dia kena apa? Kita tengok terjemahan dia. Okey. Ad'u, saya mengajak, saya berdakwah ila Allah. Kata saya supaya ingat, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Sekali lagi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Okey, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Sekali lagi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Bagaimana kita berdakwah? Kita tidak boleh berdakwah secara sembrono, sebarangan. Kita kena berdakwah. Betul bahasa saya sembrono? Sejauh kan? Dalam bahasa kata irtijal ataupun ad hoc, main pantai je kan? Sebarang berdakwah kan? Tak boleh. Kita kena berdakwah ala basiratin. Mata kan? Ala basiratin. Basirah ni mata, maknanya kena mengkaji, kena mengamati, kena research lah, penelitian. Ala basiratin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala evidence based. Ala basiratin. Ala basiratin ana. Mana macam mana cara? Dia tak boleh seorang-seorang. Ala basiratin dia kata aku dan orang-orang yang bersamaku. Ana. Dia asalnya waman ittaba'ani, tapi oleh kerana disambungkan cara baca dia ana waman ittaba'ani. Maknanya sesiapa yang ikut aku. Waman ittaba'ani. Kita pecahkan dulu supaya lidah anda lembut. Wa mani tabani. Wa mani tabani. Wa mani tabani. Kena belakang lah, maknanya orang pengikut kena kat belakang kan. Wa mani tabani. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala minta seorang pelajar lelaki bangun dengan berani tunjuk depan ramai yang lain semua ikut. Jadi instructor kat depan. Bismillah, saya nak lelaki yang berani. Cepat. Apa dia? Salah. Satu salah, malaikat semua akan mendoakan dia. Cepat. Bismillah, dengan berani saya akan bantu. Cepat, bismillah. Ya Allah.
Terus bangun kalau nak jadi instructor dapat berani, kena tunjukkan yang anda berani. Barakah, saya Quran, cepat. Berdiri je, buat tak tahu, salah, tak ada apa, berdiri je. Bismillah. Antu siapa namanya? Joidi. Joidi. Oh, tahun berapa? Tahun 4. Oh, masuk bulan. Anu buat instruction yang lain semua ikut satu-satu tadi. Betul-betul. Qul hadhihi sabili. قل هذه سبيلي Ad'u ila Allah. أدعو إلى الله Ala basira. على بصيرة Ana wa man ittaba'ani. أنا ومن اتبعني. Masya Allah, Masya Allah, hebatnya. Confident Sebelum dah hafal lah. Okey, kita cari orang yang belum hafal lagi. Bismillah. Lagi besar kepala dia. Ala basiratin, dan tunjuklah ke bawah, jangan ke mata kan. Daripada mata, ala basiratin. Berarti kita meneliti dan mengamati. Okey, bismillah, orang lain, cepat. Dia lagi IA lagi besar kepala dia. Kawan, saya nak terang tafsirnya lagi, ni belum tafsirnya lagi. Bismillah. Okey, masa berjalan ni. Okey, bismillah. Qul hadhihi sabili. قل هذه سبيلي إلى الله Ala basiratin. على بصيرة Ana أنا wa man ittaba'ani. ومن اتبعني. Masya Allah, Masya Allah, hebat. Ra tu kena tebalkan ala French ya. Basirat. Ba ni cinta Muhammad ba. Dia jangan ba tu memang Melayu sungguh, dia nipis je. Ba. Si ra tin. Basiratin. Ala basiratin. على بصيرة Lagi soalan saya minta. Ada balik ni. Bismillah, soalan lagi saya nak tunjukkan anda berani, dan saya nak ayat-ayat yang kita baca ni di-apply terus. Anda akan boleh sebut dan anda boleh ceritakan orang, dan anda boleh gunakan terus. Bismillah. Okey. Kasih tu apa? Oi, bos. Qul hadhihi sabili. قل هذه سبيلي Ad'u ila Allah. أدعو إلى الله Ala basiratin. على بصيرة Ana wa man ittaba'ani. أنا ومن اتبعني. Okey, akhwat seorang kat belakang menghadap akhwat seorang ni, saya nak tunjukkan akhwat juga kena jadi berani depan orang ramai kan. Okey, seorang diri ke tepi mana-mana, yang lain semua yang ada belakang tak payah tengok lah kan. Okey, bismillah, pantas. Student saya ramai kat sini kan, saya difahamkan. Saya tak paksa dia, tapi dia tak paksa datang. Okey. Seorang-seorang bangun, bismillah. You want to try? Please. Okay. Stand up and look at your friends. Okay. Bismillah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Okay. Allah. Try into face. I need to show. Okay, try again. Okay. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني Wa mani. ومن اتبعني. Okay, run and go. Okay, kita tengok kepada satu persatu daripada apa yang kita bicarakan kat sini. Kita mengatakan bahawa kita semua sedang tercari-cari tadi. Ya, ayat tadi memang tak habis lagi, tapi yang saya nak jadikan dia hafazan kepada kita sampai ke situ. Tapi akhirnya wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah, bukanlah saya ini daripada orang-orang yang musyrikin. Musyrikin ini ialah orang yang mensyirikkan Tuhan dan kemudiannya dia berlawanan. Biasanya Allah letakkan opposite supaya kita dapat melihat positif dan negatif. Tapi tak apa. Kita tengok kepada persoalan yang ingin kita kemukakan dalam memerhatikan ayat ini.
Tadinya kita bawa dalam solat, setiap kali solat kita selepas pada ini untuk menambahkan khusyuk kita dalam solat ketika baca Fatihah, antaranya cuba fokuskan kepada ayat ihdinas siratal mustaqim. Sirat tadi tercari-cari kita jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Islam. Dan kali ini pula Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk mengatakan qul, sampaikanlah, beritahulah, cakapkanlah, qul hadhihi sabi, inilah seolah-olah satu-satunya jalanku. Yang tadi kita sedang tercari-cari jalan yang membawa kepada Allah Subhanahu wa taala, sirat mustaqim tadi. Yang ini pula adalah jalan ini adalah sabil yang bawa maksud kita bekerja di dalamnya. Kita kata tadi jalan ada banyak, siratnya, kita tariqnya, straightnya dan sebagainya. Tapi yang ini adalah merupakan satu jalan yang dalam jalan itu kita bekerja. Bukan kita duduk ataupun kita hanya jalan dan meninggalkan, tapi sambil kita bekerja. Nah, apabila disebutkan kat sini, inilah satu-satunya, qul hadhihi sabili, inilah satu-satunya jalanku, maka kita pun akan tertanya-tanya, bagaimana kita nak masuk dalam track yang Nabi SAW lalui itu. Sebab Nabi kata inilah satu-satunya sabili. Kita kata subul, subul makna jamak, inilah satu-satunya. Maka untuk kita mencapai perkara itu, yang pertama sekali kita mesti bersifat dengan sifat apa? Ad'u ila Allah. Kalau kita semua mengaku jadi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita kena buat apa yang Nabi buat dalam track ini. Dalam jalan ini apa yang Nabi buat? Yang pertama sekali kita semua mesti berjiwa ad'u ila Allah, mengajak kepada manusia. Apa agaknya maksud mengajak kepada Allah kan? Ad'u ila Allah berarti pertama sekali kita nak memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Memperkenalkan. Kerana barangkali kita tak kenal Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai pencipta, maka kita tidak mampu untuk mengajak orang pada Allah. Jadi sebab itu kita kena mulakan diri kita juga untuk berkenalan dengan Allah. Bila kita nak berkenalan dengan Allah, dia bukan waktu yang pendek. Kita kena memahaminya, sifat-sifatnya. Kalau kita belajar dalam ilmu tauhid, kita akan belajar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, apa lagi ya? Asma dan sifat, dan satu lagi. Oh, yang jawab tu mesti student saya. Mana periksa kan? Lillahi ta'ala kan. Ada 4 tauhid yang kalau kita tengok bagaimana ulama masalah menyusunnya, memperkenalkan Allah SWT sebagai rububiyah. Rububiyah apa dia? Tolong bantu saya. Saya tak nampak pelajar lelaki saya di mana ya? Ada. Kalau kita sebut tentang tauhid rububiyah ni, tolong ringkaskan kepada saya untuk teman-teman. Dia apa? Mencipta, lagi menjaga, dia apa? Memelihara. Dan ya, tauhid rububiyah, Rabb yang menjaga, mentarbiyah, yang mengawal, yang mengatur, yang menyusun, yang mendidik. Ya. Seolah tidak ada yang lain melainkan itu. Pada waktu yang sama, kita kena kenal Allah dan memperkenalkan orang lain yang Allah ini juga dialah satu-satunya yang uluhiyah. Uluhiyah apa dia? Yang layak disembah, yang layak ditaati, yang layak dimohon pertolongan, yang layak. Itu tauhid uluhiyah. Kemudian kita ada tauhid asma wa sifat, iaitu Tuhan yang sama itu juga, dia juga mempunyai nama-nama yang tertentu, iaitu contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak. Kita kena kenal nama-nama itu dan sifat-sifatnya sekali. Dan yang keempat, tauhid Al-Hakimiyah, maksudnya apa? Dialah satu-satunya yang layak memutuskan hukum, perundangan, dan dialah satu-satunya kuasa mutlak. Baik, kita kena kenal Allah SWT dan menafikannya daripada sifat-sifat yang tak layak padanya. Dan bukan hanya memahami, tapi menghadirkan diri. Ad'u ila Allah ni, kita nak semua orang daripada kita ni bila sebut nama Allah dia akan tersentuh. Bila saja sebut yang Allah itu sebagai Ar-Razak, kita akan terasa dialah pemberi rezeki. Kalau kita katakan dia As-Sami', dia mendengar. Dan kita duduk kat sini, semua sekali yang duduk kita akan bayang, terasa
yang Allah sedang mendengar. Saya yang bercakap ini, saya tidak boleh lupa Allah ketika saya bercakap. Seperti kerana anda ketika mendengar, anda tidak boleh lupa Allah ketika mendengar. Kita duduk bayangkan yang Allah sedang perhatikan kita, bayangkan yang Allah sedang mendengar kita, bayangkan yang Allah sedang melihat. Kita bukan hanya belajar bahawa Allah begitu, dan setengah ulama-ulama yang menerangkan, saya selalu sebut benda ini supaya kita semua merasakan yang kita ini depan kamera. Kita tidak menyamakan Allah dengan kamera, tapi kita merasakan kita diperhatikan. Seperti saya ni duduk depan kamera tu, kami sopan lagi duduk kan. Cuba kalau off je saya pun duduk, saya enggak. Bila ada orang saya duduk tegak. Ya. Bila tak ada orang saya duduk malas je kan. Itu yang sakit belakang sebab duduk tak betul. Jadi maknanya kita merasakan yang kita sedang diperhatikan. Sepanjang hidup kita ini kita sedang diperhatikan. Dan bila kita merasakan yang Allah sedang perhatikan kita, kita akan rasa malu, kita akan rasa bertanggungjawab, kita rasa nak buat, kita akan. Nah, inilah termasuk daripada memperkenalkan kepada Allah, mengajak kepada Allah SWT. Bukan hanya nak mengajar. Apakah sifat ini katakan tauhid rububiyah, kita menghafalnya tapi kita tidak menghadirkan maknanya. Dan sebab itu dalam sistem tarbiyah, dalam usrah, setiap minggu para nakib atau murabi itu akan mengingatkan anak usrah dia supaya teringat pada Allah dan dia rasa manis dalam usrah itu. Terasa, dia tak perlu cakap bahas panjang-panjang, ilmu dalam-dalam sangat, tapi skill yang mesti ada pada seorang murabi itu menyebabkan bila kita duduk sebelah dia, kita mudah nak teringat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adu'u ila Allah. Dan juga kita kena pastikan orang supaya manusia semua taat pada Allah akhirnya. Bila kita kata adu'u ila Allah, mengajak pada Allah, selain daripada kita kenal Allah, kita fahami, kita pastikan bahawa segala perintah-perintah Allah kita kena belajar. Okey? Tadi kita tidak mensyirikkan Allah, kita mentauhidkan Allah. Yang keduanya, kita kena pastikan segala perintah-perintah Allah kita kena kenal, kena tahu. Segala larangan-larangan Allah pun kita kena tahu. Ini termasuk dalam adu'u. Ya, tentu banyak perintah-perintah Allah yang belum kita pelajari lagi, tapi sekurang-kurangnya yang fardu sebagai kita telah mula pelajari, dan yang cabang-cabangnya. Dan segala larangan-larangan Allah pun kita kena pelajari. Benda-benda yang haram, benda-benda yang ditegah. Ini termasuk dalam adu'u ila Allah. Ingat ayatnya, qul hadhihi sabili, ramai-ramai. Qul hadhihi sabili adu'u ila Allah ala adu'u ila Allah. Tadi kita mengatakan mengajak supaya berkenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudiannya memahami nama-nama dan sifat-sifatnya, menafikan apa-apa yang tidak layak baginya. Bagi mereka yang belajar ilmu usuluddin dalam bidang falsafah, dalam bidang ilmu kalam, mereka memperkenalkannya dalam bentuk sifat yang wajib diketahui 20, sifat yang tak layak. Itu satu teknik perbahasan yang sebenarnya, ya, teknik-teknik yang digunakan mengikut zaman-zaman yang tertentu, tapi kita lebih mudah menerangkannya sebagaimana Nabi SAW mengajar memperkenalkan Allah. Kenal Allah dan kenal sifat-sifat dan perkara-perkara yang tidak layak pada Allah, yang kita juga tidak boleh berprasangka macam tu, kita akan jadi syirik nanti. Satu. Yang kedua, kenal segala perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak cukup dengan itu, kita kena menegakkan. Tadi kita kata kenal, kena belajar kan, tahu yang ini boleh tak boleh, ini boleh tak boleh. Nah, yang ketiga ini kita kena berusaha untuk menegakkan segala perintah-perintah Allah dan memastikan segala larangan-larangan Allah itu tidak berlaku di atas muka bumi, dan akhirnya jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kita semua nak masuk dalam track yang betul ini, track yang dipimpin oleh Nabi ini, yang membawa kita pada syurga, kita semua kena mesti bersifat sebagai seorang apa? Adu'u. Saya nak sebutkan seorang guru saya daripada Mesir, nama dia Syekh Ali Nawaitu. Dia ini pernah dipenjarakan bertahun-tahun pada zaman selepas Hasan Banna dan zaman Said Qutb. Hidup lagi Syekh Ali Nawaitu ni, datang Malaysia 2 kali, dan dia pernah pergi ke Johor. Saya bawa dia, saya bawa dia berjalan-jalan, dan waktu siang nak bawa dia ceramah, tak ada tempat nak buat ceramah sebab orang kerja semua. Jadi saya bawa ke zoo, satu zoo kecil kat Kulai. So zoo tu ada ikan yang besar, ikan besar tu dipanggil apa? Dolphin.
Talapia Allah kecilnya. Okay, bila saya masuk dalam zoo tu, saya nak tunjukkan Syekh Ali Nawai tu, itu jiwa dia sebagai pendakwah tinggi. Kami sambut dekat airport, dia jumpa Cina. Assalamualaikum. You want to be a Muslim? Cina tu kebil-kebil tengok dia atas ke bawah. Yang saya dah megah telinga dari itu. Tapi saya nak tunjukkan contoh semangat mengajak orang kepada Allah. Dan bila bawa pergi zoo tu, dia masa mereka Assalamualaikum, dia beri salam kat ikan tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan saya tengok ikan tu ramai-ramai datang tu kan. Mula-mula saya kata, ya betul orang tua ni kan. Lepas tu dia pergi kat beruang pun tengah liar. Dia pun cakap Assalamualaikum. Beruang tu tengok dia diam. Saya kata, betul beruang ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan beruang tu duduk diam. Dia cuit saya, dia kata Aslam. Dia kata, dah Islam. Dia kata, lepas tu tengok monyet sedang lompat-lompat bawang. Dia kata, Assalamualaikum. Monyet tu tengah lompat-lompat. Dia kata, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Monyet tu tengah lompat-lompat 3 kali. Asyhadu. Monyet tu lompat-lompat lagi. Dia beritahu pada saya, Hadza la yuridu Islam. Anda mana cakap Arab? Saya tak terjemah, mana dah faham apa monyet tu dia dah tahu? Anda semua pandai bahasa Arab ke je Dia kata monyet tak nak masuk Islam. Kemudian pergi kat binatang lain, seolah ada tanda-tanda macam ditunduk. Jadi yang saya kagum itu melihat seorang insan daripada Mesir ini, jiwanya ialah jiwa mengajak orang kepada Allah Subhanahu. Sepanjang perjalanan dia berbualnya cerita pasal kebesaran Allah, kehebatan Allah. Dia mempraktiskan. Bukan hanya saya ceramah, saya cakap Allah, tapi anda juga boleh praktiskan kan? Ketika anda belajar bersama dengan kawan-kawan, ceritakanlah pasal kebesaran Allah, cerita. Jadikanlah lidah anda basah, mengajak orang kepada Allah, mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak ada pada ini, kita berarti kita keluar daripada track yang hebat ini. Track ni ialah Kul hadhihi. Inilah satu-satunya jalan. Jadi nak masuk dalam track ini, Nabi kata aku mengajak pada Allah. Dan kita nak semua orang di kalangan kita, sama ada ilmunya sikit, ilmunya banyak, dia mesti ada jiwa untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adu'u ilallah. Untuk pastikan yang kita dalam track ini juga, yang kedua, okey, saya sengaja letakkan itu dalam konteks kita berdakwah kena berhati-hati bukan kepada jemaah tertentu. Kita tidak mengajak kepada jemaah. Kita mengajak kepada siapa? Mengajak kepada Allah. Ini semangat yang mesti ada, mesti mengatasi segala-galanya. Tetapi sebaliknya bila mengajak, kita kena menggunakan sebagai platform dan organisasi. Bagaimana anda nak mengajak orang sedangkan anda tidak berada dalam organisasi? Anda sedang berdepan dengan ramai orang yang contohnya tidak bersedia untuk kembali pada Allah. Anda tidak mampu mengajak seorang-seorang. Anda kena mengajak dengan menggunakan jemaah. Nanti ayat yang ujung ada bicara lagi, tapi sekurang-kurangnya clearkan betul-betul kita mengajak pada Allah, bukan mengajak pada jemaah. Tetapi untuk mengajak orang pada Allah, kita kena menggunakan jemaah. Banyak dalil-dalil yang lain. Baik, untuk terus kekal berada dalam track Rasulullah SAW ini, kita kena ala berdakwah tadi dengan cara yang macam mana? Ala basiratin. Apa maksud ala basiratin? Okey, kalau kita terjemahkan tadi, basara maknanya apa? Mata. Berarti kena apa? Perhati, kena teliti, kena study, tengok apa-apa yang lepas dan kena mengkaji by research, ala basiratin. Tetapi secara amanah, ini tadi dari segi terjemahan perkataan tapi secara amanah, basirah, ulama-ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dia mengatakan basirah ialah hujjah. Kita kena berhujjah, berikan dalil supaya memperkukuhkan poin kita tadi. So hujjah ini dia terdiri daripada apa? Bila hujjah kita mengatakan ia mesti terdiri daripada kitabullah, daripada Al-Quran itu sendiri, daripada wahyu itu sendiri. Dan yang kedua, ia mesti Quran tadi disyarahkan dengan apa? Sunnah Nabi SAW. Dan apabila kita cuba tak cukup dengan sunnah Nabi SAW, segala hasil kajian dan pengamatan, dan apabila digabungkan berdasarkan kepada Al-Quran dan kemudian dicantumkan dengan sunnah Nabi SAW dan dibantu lagi dengan
dalil-dalil, pengamatan, kajian, fakta-fakta, segala-gala ini akhirnya dia menjadi basir. Mesti digabungkan dengan wahyu, mesti digabungkan dengan sunnah, dan mesti digabungkan dengan fakta-fakta semasa, teknik-teknik, kajian-kajian yang kita buat, baru dia jadi basir. Kalau kita ada teman yang baru kita nak ajak dia pakai tudung, katakan, boleh kita cuba, Assalamualaikum, dia tak pakai tudung kan? Dosa lah, nanti Allah SWT marah, kau tak pakai tudung, dia basirah tak macam tu? Anda tidak basirah. Kenapa tidak basirah? Kenapa tidak basirah? Teknik salah, anda tidak menjaga perasaan orang, kemuliaan dan marwah seseorang. Okey, anda tidak basirah. Bila kita nak ajak semayang, kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, yang menarik. Bila nak ajak orang datang kuliah tafsir, datang dosa. Kalau kelas saya, datang dia kena potong markah. Yang paling best, datang dia kita tanya dengan kawan. Malas sangat nanti dia SMS tanya, payah datang je lah. Jadi seolah-olah kita tidak basirah cara kita nak. Jadi maksud saya tadi, kita kena mengambil, bila basirah ini anda kena duduk, kena mengkaji, kena merancang. Sebagaimana Nabi SAW ketika nak berhijrah, kita tengok detail kan dia merancang jalan mana yang kemungkinan orang Quraisy akan kejar dia. Okey, jalan ini jalan biasa, maka dia pun menggunakan jalan yang luar biasa, yang tidak digunakan oleh orang sangat untuk pergi ke Madinah. Kemudian bila dia sampai kat situ, dia tahu kat sini ada kemungkinan gua ini tempat dia sembunyi, ada kemungkinan akan datang, maka dia pun menyusun dengan strategi-strategi yang tertentu. Antaranya dia cari seorang gembala kambing yang belum Islam lagi ketika itu, tetapi tidak ada apa kepentingan. Dia datang untuk bawa kambing itu pergi kat situ supaya tapak kaki kambing tadi memadam tapak kaki baginda dan juga Sayyidina Abu Bakar sendiri. Dan kemudian besoknya apabila dia hantar anaknya, anak Sayyidina Abu Bakar untuk hantar makanan, bila dia datang saja dan kambing, gembala tadi akan bawa kambing untuk padam, dan bila balik akan padam sekali lagi supaya pemimpin Quraisy tak nampak kesan ada orang datang ke gua itu. Ini semua adalah apa? Basir. Dia dah baca, dia dah tahu perancangan-perancangan seperti itu, dan dia tahu kat mana bila boleh bergerak, dan maklumat-maklumat ini mengatakan bahawa untuk melaksanakan dakwah, mengajak pada Allah daripada sekecil-kecilnya sampai kepada untuk menegakkan syariat Allah, untuk menegakkan sebuah negara Islam, untuk menjadikan sebagai satu pentadbiran pemerintahan yang besar hingga berdepan, ia perlukan basirah. Ia tidak boleh buat secara sembrono, secara irtijal, secara ad-hoc, secara suka-suka. Ia mesti dirancang, dan ini yang kita katakan ala basirah. Basirah ala hujjah. Hujjah itu apa? Terdiri daripada Al-Quran, daripada Sunnah, dan digabungkan segala hasil kajian, pengalaman, research dan sebagainya. Memahami aspek-aspek psikologi, memahami aspek-aspek psikologi. InsyaAllah dalam pertemuan-pertemuan akan datang, kita akan tunjukkan bagaimana aspek ayat-ayat Quran yang menunjukkan bagaimana cara kita nak berdakwah. Sampai satu masa nanti insya-Allah kita akan sampai pada ayat tersebut, sampai diajarkan oleh Allah SWT benda-benda yang seperti itu. Ini semua ala basiratin. Kalau kita nak study pun, kita nak belajar, kita belajar pun ala basirah. Okey, ala basirah ini besar yang dan luas aspeknya. Okey, sekali lagi, qul hadhihi sabili, ad'u ila Allah, ala basiratin, ana wa man ittaba'ani. Biasa sangkut kat bahagian ni ana wa man ittaba'ani. Kalau sambung ana wa man ittaba'ani. Untuk memastikan kita masuk dalam track ini, kita mesti ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah. Dan kemudian yang keduanya, cara kita mengajak kepada Allah tadi mestilah ala basiratin. Kalau kita tidak basiratin, kita akan terkeluar daripada track ini. Sedangkan Nabi SAW mengatakan inilah satu-satunya jalan, ala basiratin. Dan yang ketiganya, untuk memastikan kita masuk dalam track Rasulullah SAW ini, kita adalah ana wa man ittaba'ani. Okey? Maksudnya apa? Aku dan orang-orang yang bersama dengan
Ini menunjukkan bahawa untuk berada dalam track ini, untuk berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala, dan berdakwah tadi menggunakan basirah tadi, ia mesti bekerja secara pasukan. Adalah mustahil kalau kita pandai-pandai, kita alim macam mana sekalipun, kita tidak akan mampu memanfaatkan ilmu itu kalau kita tidak bekerja secara pasukan. Sekurang-kurangnya kita duduk bertanya apa kita nak buat, macam mana cara nak buat. Kalau tadi kita bincangkan pasal macam mana nak apa itu iman dan macam mana nak memperkuatkan iman. Antaranya mari kita sama-sama solat berjamaah 5 waktu, pastikan azan saja. Kemudian bila kita bersolat berjamaah tadi, kita nak buat apa? Kita mesti baca Quran. Berapa kali kita nak baca Quran? Macam mana nak ingatkan kita baca Al-Quran? Kita mesti puasa. Macam mana ajak orang berpuasa? Pastikan sama-sama berbuka puasa. Ini benda-benda yang kita katakan basirat. Dan ia ditegakkan, tidak boleh berseorangan. Ia mesti bersifat dengan sifat apa? Berpasukan. Dan biasanya ia mesti berdasarkan dipimpin oleh seorang guru yang ada anak muridnya yang mengikut guru tadi. Dan guru tadi adalah merupakan orang yang sekurang-kurangnya terlatih. Walaupun dia tidak mestinya paling alim di kalangan kita, tapi dia adalah seorang yang terlatih. Kalau zaman Nabi SAW itu sendiri, dia adalah ketuanya, ana wa manittaba'ani. Tetapi selepas daripada ketiadaan dia, maka ia digantikan dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar dan orang-orang yang bersama Sayyidina Abu Bakar, dan begitulah seterusnya. Dan biasanya Sayyidina Abu Bakar tak mampu untuk memimpin semuanya secara serentak, maka dia akan lantik wakil-wakilnya untuk memimpin orang di belakangnya, orang di belakangnya, orang di belakangnya. Ia mesti bersifat ittiba, mengikut. Agama ini tidak boleh hanya sekadar dengan kita mengatakan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Tak cukup. Kenapa? Al-Quran dan Sunnah ini dia hanya dapat dilaksanakan di atas muka bumi ini secara berpasukan. Kalau kita masih ingat kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang saya akan masukkan lagi pada pertemuan akan datang, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, sekurang-kurangnya hari ini untuk kita cantumkan dengan ayat ini. Sayyidina Umar yang dulunya begitu bengis menentang Islam, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia menjadi pengikut pada Nabi Muhammad SAW. Dia menjadi pengikut pada Sayyidina Abu Bakar dan tiba masa dia jadi khalifah. Dan satu hari ketika di Masjid Nabawi itu duduk termenung, tiba-tiba dia berucap pada teman-teman dan sahabat-sahabat yang ada di masjid, innahu la islama illa bil jamaah. Dia kata tak ada Islam. Islam tu tak ada maknanya melainkan dengan berjamaah. Wala jama'ata illa bil imarah. Tidak ada jamaah melainkan mesti ada kepimpinan. Wala imarata illa bit ta'ah. Dan tidak ada kepimpinan melainkan dengan ta'at. Ya, kita mendengar definisi Islam macam-macam kan, Masya Allah. Tapi Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah, mengucap kalimah syahadah begini-begini. Islam itu adalah satu agama yang begini-begini. Tapi Sayyidina Umar pernah menerangkan Islam ini kata tak ada maknanya kalau ia tidak berada ditegakkan dengan berjamaah. Dan jamaah ini tidak ada maknanya kalau tidak ada ketua. Sebab ketua ini dia akan menyusun, mengatur dan melaksanakan basirah dan juga melaksanakan ana wa manittaba'ani. Dan kemudian dalam itu bila dah ada ketua mesti ada taat. Kalau ada orang bawah tak taat, ada pengikut tak taat, apa artinya kepengikutan dan leadership kepimpinan yang ada? Jadi seolah Islam ini mesti. Dan inilah yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Ana wa manittaba'ani ini bila diterima saja wahyu, dia terus menerangkan kepada siapa? Orang pertama yang diterangkan kepada siapa? Khadijah. Kemudian diterangkan kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Kemudian mulai mengajak dan membentuk satu pasukan ana wa manittaba'ani. Dan sifat Islam itu sampai hari ini mesti bersifat ana wa manittaba'ani. Berarti kita semua sebaik-baiknya berada dalam sebuah lingkungan halaqah usrah yang mana ada seorang, dan seorang ini tak mestinya terlalu hebat, tetapi dia dapat organize, menyusun supaya kelompok ini menyempurnakan ana wa manittaba'ani. Dia adalah mata-rantai. Kalau saya bawa dalil yang lain, sebab saya tajak dalam kuliah saya sebenarnya saya tidak suka bawa sangat dalil, sebab nanti anda terlalu sibuk dengan dalil, akhirnya lupa fakta yang sebenarnya. Banyaknya dalil, lepas tu lupa apa benda.
Antaranya kalau kita lihat Nabi SAW pernah menyebutkan, dia kata man ata'ani faqad ata' Allah. Barang siapa yang taat kepada aku, dia sebenarnya taat kepada siapa? Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemimpin-pemimpin selepasku, dia sebenarnya taat kepada. Berarti kalau anda taat kepada pemimpin, katakanlah taat kepada pencara anda, pencara atau pemimpin dalam konteks dalam classroom, anda kena rasakan taat dia kepada pemimpin itu sebenarnya taat kepada siapa? Sedang taat kepada Rasulullah SAW. Dan ibadah kan, dan taat kepada Rasul sebenarnya taat kepada. Begitu juga pencara-pencara, bila dia minta supaya pelajar-pelajar dia taat kepada dia buat assignment, dia kena ingat kan, dia taat aku sebenarnya taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah. Aku ni siapa kan? Dia mesti rasa tu sikit-sikit kan. Tapi kalau dia main keluarahan je, begitu juga pentadbir dia kena ada semangat macam tu. Bila dia nak bagi arahan pada orang bawah dia kena rasa ini adalah merupakan satu ketaatan. Dan inilah Islam sebenarnya. Dan akhirnya sebab itu dalam sebuah negara Islam, sebuah masyarakat Islam, sebuah organisasi Islam, mentaati pemimpin itu adalah merupakan satu ibadah besar. Bukan ibadah yang kecil, ibadah yang besar. Sebab persoalan tak ada Islam kalau tak ada ketaatan. Benda ini semua kena di-apply dalam bentuk pasukan yang saya katakan tadi. Ana wa manita, berjemaah dan berpasukan. Berarti kita semua kena ada berjiwa seorang pengikut. Untuk kita merealisasikan Islam dalam hidup kita ini, kita mesti berjiwa sebagai seorang pengikut. Tetapi waktu yang sama, kita tetap merdeka. Kita terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan terikat dengan pribadi manusia, tetapi sifat untuk kita menyempurnakan ketaatan kepada Allah, dia mesti berpasukan dan mesti bersifat al-ittiba. Kata ittiba ini kerana apa? Kalau tidak sempurna. Sebab apa? Anda jangan rasa saya sendiri seorang yang katakan saya mengkaji Al-Quran, mengajar dan sebagainya, saya mesti berada dalam satu sistem yang mana saya kena ittiba, saya kena ikut orang, kena ikut seorang ketua yang akan membimbing saya. Walaupun katakan yang membimbing saya itu bukannya, katakan wallahu alam, saya lebih alim daripada dia barangkali, tapi saya kena duduk bawah dia supaya dia dapat membantu organize saya, supaya saya terus menjadi manusia yang termasuk dalam track yang kita katakan ini. Jadi gambaran yang kita nak bagikan kepada ayat 108 surah Yusuf ini menggambarkan kepada kita, kita mesti gabungkan diri kita masuk dalam track. Dan track ini yang dikatakan oleh Allah SWT, minta Rasulullah sampaikan, kul hadhihi, inilah satu-satunya jalanku. Dan kita mesti terdidik dalam jalan ini, sentiasa mengajak pada Allah. Dan kita mengajak Allah dengan basirah. Dan pada waktu yang sama, basirah itu kita mesti bekerja dalam ana wa manittaba'ani. Bila kita sebut pasal basirah, kita akan mendengar banyak idea, bawa Al-Quran, bawa hadis, kemudian bawa pandangan-pandangan dari berbagai sudut. Seorang ni kata macam ni, seorang ni kata macam ni, seorang ni kata macam ni, seorang ni kata banyak idea kan. Maka kena ada seseorang yang memimpin untuk organize, memutuskan idea-idea yang banyak. Idea ni tetap Allah bagi memang banyak. Tetapi dengan duduk ana wa manittaba'ani, berpasukan ini, kena ada seseorang mendengar pandangan-pandangan yang hebat tadi, menyusunkan dia, klusterkan dia, letakkan keutamaan dan akhirnya memutuskan. Maka membuat keputusan itu adalah satu perkara yang sangat penting dalam kita berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ramai sekali, kul hadhihi sabili ad'u ala pada perbincangan, saya nak minta dia sama semua cari pasangan anda berdua-dua, cari pasangan semua. Pusing kalau boleh, pusing. Okay, identify yourself. Seorang jadi A, seorang jadi B. One of you have to become A and one of you to be B. Okay, itulah identify. Siapa A, angkat tangan A. Dalam pasangan tadi angkat A angkat tangan A. Angkat tangan seorang je. A angkat tangan dah. Okey, turun B angkat tangan. Okey, turun tangan, salam tangan tu, salam pegang. Jangan dilepaskan, tolong pegang, jangan dilepaskan. Tengok mata dia.
Okey, A tolong bacakan qul hadhihi sabili. Nanti ya, sebelum baca, saya minta A baca dengan confident dan B dengar dan tolong betulkan dan angguk-angguk. Lepas tu bila dia habis bahasa semua orang semua sah goyang. Okey? A, okey, ready semua? Bismillah. A tolong buat pada B. 1, 2, 3. Qul. Pelan-pelan, sok-sok yang dengar. Yang belum sah sila habiskan dulu. Okey. Okey, B buat pada A pula, tapi diingatkan ana pada wa wanita tabaan itu jangan panjang Ana wa wanita dia pendek. Ana wa wanita tabaan. Ana alif itu tidak bunyi ditulis dalam qiraat Rasa Usmani, alif itu ditulis tapi tidak berfungsi bunyinya. Jadi ana wa wanita tabaan. Okey, B salam dulu, salam balik. Tengok mata, jangan tak tengok mata. Okey. Jangan malu pada kawan. Okey, B tolong baca pada A. Bismillah. Ini belum apa-apa dengan sah-sah ni. Okey, habis ini saya cuba majlis pernikahan tak habis lagi. Nostalgia. Okey, terima kasih. Saya telah cuba mencantumkan supaya ayat ini hidup dalam jiwa kita. Pertamanya kita memorize, kita hafal dia, dan kita cuba memahami maknanya dan kita cuba gabungkan diri kita laksanakan setiap ayat itu. Dan ayat ini boleh kita bayangkan, cantumkan setiap kali kita baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ketika kita bayangkan jalan kita cari-cari dan kita ingat bahawa kita kena jadi seorang pendakwah walaupun kita tidak layak. Kita tak layak jadi pendakwah tapi kita kena sebab ini perintah. Kalau tak kita terkeluar daripada jalan Allah. Seolah-olah kita nak resign. Allah lantik kita jadi pendakwah, kita nak berani buat surat letter of resignation kepada Jibril alaihissalam, sisikan pada dia. Dan juga BCC pula pada Munkar Nakir. Besok ready lah untuk jawab soalan dia. Kenapa kalau tak jawatan? Itu semua telah dilatih oleh Allah. Memang kita rasa tak layak, tetapi kita kena latih diri kita untuk melayakkan diri kita. Kerana kalau kita kata kita tidak mahu mengajak orang pada Allah, kita akan keluar daripada track ni. Kita telah meletakkan kaitan surah Al-Fatihah tadi dengan ayat qul hadhihi sabili, dan moga-moga bila kita solat nanti kita makin khusyuk sebab kita membayangkan dan inilah kehidupan kita. Inilah kita dekat CUCMS ini. Inilah kita menggabungkan diri kita dengan kawan-kawan kita, dengan pencara-pencara kita, dengan sahabat-sahabat kita, dan kita akan merapatkan diri untuk bersama dalam pasukan yang bekerja untuk melaksanakan perintah Allah, dan kita akan meningkatkan ilmu kita, ketakwaan kita, amal kita dan sebagainya, dan kita akan laksanakan perlahan-lahan satu persatu sama dalam kuliah tafsir ini ataupun dalam halaqah-halaqah usrah kita yang lain dan pertemuan kita yang lain, supaya ayat ini benar-benar hidup dan kita benar-benar masuk dalam track ini. Saya buka kepada perbincangan dan soalan. Prof. Ada nak minta Ustaz tentang ala basiratin, bahawa saya kutub menyebut bahawa anak bagi insan atau doa ila Allah yang memiliki ala basiratin ini adalah bukan sekadar begitu saja, melainkan dia hasilan daripada takarrub daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia memiliki visi yang sedemikian. Ya. Betul, tepat sekali. Sebab kalau kita mengatakan bahawa basirah ialah hujjah, so bila hujjah ini dia akan terikat dengan apa? Al-Quran. Okey, soalan tadi. Jadi kita sering
mengatakan bahawa ala basirat ini adalah hujah, fact, data dan sebagainya kan. Tapi Syekh Qutb mengatakan bahawa ala basirati ini adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala pada mukmin insan doa Allah yang takarub tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. It's a gift from him. Hasil ibadah dan takarub kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey, kita katakan dulu, saya nak pergi pada umum dulu. Allah SWT ciptakan alam ini terbina dengan sabab dan musabab. Segala-galanya cause and effect. Sejauh mana manusia bertemu, terbukanya hijab sehingga tahu sabab dan musabab ini bergantung kepada sejauh mana pengalaman, kajian dan para doktor alam merupakan orang-orang yang telah bertemu dengan ilmu-ilmu yang sebenarnya Allah taburkan ke alam ini, dan mereka para saintis mengkaji dan akhirnya mereka dapat membongkar rahsia alam ini dalam bentuk sabab dan musabab, dan dia alam merupakan apa yang kita katakan al-hikmah. Dan hikmah ini bagaikan puzzle yang terpecah-pecah yang Allah taburkan, dan kadang-kadang dikatakan al-hikmah tu dolatul mu'min. Hikmah ini adalah sesuatu yang hilang daripada orang beriman. Dia sebenarnya adalah milik orang beriman, tapi dia tercampak kat sana, tercampak kat sini. Mungkin di sini yang menemuinya adalah seorang yang bukan Islam, yang ini yang menemui seorang yang buat maksiat, yang ini, tetapi dia akan bercantum di tangan orang beriman. Saya tidak nafikan bahawa ilmu itu barangkali dicapai oleh orang bukan Islam, tetapi puzzle, ilmu-ilmu itu bercantum, dia akan tertumpu pada orang beriman, insya-Allah. Kajian-kajian perubatan dan sebagainya yang kita tengok, herbs dan sebagainya, dia akan berkembang. Nah, untuk mendapat benda itu, sebab itu kata-kata mengatakan ad'u ilallah, mengajak pada Allah, kenal Allah dan sebagainya. Bila kita kenal Allah, kita akan kenal rahsia makhluk ini. Dan walaupun ilmu falsafah mengatakan bahawa nak kenal Allah kena kenal diri sendiri dulu, ya, perkataan-perkataan yang walaupun kita boleh pertikaikan tapi maknanya betul. Awwaluddin ma'rifatullah, awal agama ini hendaklah dikenal apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bawalah hadis-hadis yang sebenarnya bukan hadis yang sahih tapi punya makna yang betul. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, whatever it is. Tapi benda itu akan terbuka dan terungkai dengan kekuatan-kekuatan itu. Nah, ia adalah merupakan satu package yang besar, dan ia datang daripada dan akan terbuka kepada orang-orang yang punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau izinkan saya untuk cerita pasal ilmu firasat, bagaimana Sayyidina Osman, dia pernah didatangi oleh pegawai-pegawai, dia beri laporan, dan ketika pegawai beri laporan, Sayyidina Osman perhatikan pegawai itu, dia dapat satu perasaan bahawa pegawai dia ni ada buat maksiat. Lalu dia kata, laqad zanaita, engkau telah berzina. Pegawai kata, aku tak berzina, tapi engkau telah berzina mata, engkau telah memandang wanita dalam keadaan penuh syahwat begini. Lalu dia kata, benar ya Osman. Bagaimana engkau tahu? Dan Sayyidina Osman mengatakan, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kepada firasat orang baik. Kalau cerita pasal ilmu firasat ini, terdedah, terhijabnya ilmu sampai ke basirah tadi, mendalam. Imam At-Tahawi dalam kitab Syarah Tahawiyah, buku akidah salaf, akidah Tahawiyah, Imam At-Tahawi ini mengatakan bahawa firasat ini ada 3 jenis. Pertama jenis dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil apa ni, secara milkiyah. Dalam bahasa Inggeris dipanggil gifted. Secara semula jadi lahir saja dah ada kemahiran itu. Dia boleh firasat, boleh agak, boleh tahu, boleh tepat dia punya pandangan dia. Firasat yang kedua bil mumarasah, dengan praktis, latihan. Dia berlatih, dia mahir. Apa taknya seorang doktor di klinik, kita pergi kat dia, pergi doktor jumpa doktor latih jalan macam ni, kita tak cakap lagi, tiba doktor tanya, sakit perut mana orang tua ni tahu orang tua pula, mana prof ni tahu mana prof ni tahu kemudian kita kata, sakit perut prof, berapa dah 10 kali berak. Macam mana boleh tahu? Sebab prof dah tengok muka dia dah berak sikit kan, mesti dah 10 kali berak kan. Lepas tu muntah berapa kali? Dia tahu aku muntah. Sebab apa? Prof latih dah berlatih banyak kali di ilmu marasah. Yang kita dah kata ilmu firasat apa dia berlatih baca kan. Kita dah dapat ilmu firasat. Anda jadi doktor, anda jadi farmasi, anda jadi apa semua kajian, benda itu akan datang. Anda menjadi seorang pentadbir, pengurus,
anda dah ada pengalaman, dia dah terbuka. Ini adalah basirah juga. Bil mumarasah tadi, yang kedua. Dan yang ketiga, kuwatul imaniyah, dengan kekuatan iman akan terbuka juga. Dan dia memerlukan kepada jiwa yang bersih, kenal Allah, dan Allah akan bukakan pintu hikmah itu, dan akhirnya kita boleh merancang dakwah, kita boleh merancang keluarga, boleh mengurus dengan teratur sebab apa? Terbukanya hijab itu. Nak sampai ke situ mesti mempunyai hubungan dengan Allah yang kuat. Last sekali sebagai contoh, Imam Syafi'i rahimahullah ketika dia mengajar kat masjid, dia tiba-tiba dia mengajar kat tiang, kemudian atas kursi yang tinggi, dia sedang dia mengajar tu, dia nampak ada orang masuk kat pintu. Sambil dia mengajar, dia tengok mata, dia perhatikan juga. Sambil dia mengajar tu, kemudian dia tengok orang tu sedang mencari sesuatu. Okey, bila bertemu dengan orang yang kulit putih cerah, orang tu terus tak pandang. Tapi bila temu pada orang yang kulit kehitam-hitaman, dia akan fokus. Nampak orang kulit putih, pandang tempat lain. Nampak itu seolah begitu. Kemudian bila bertemu dengan orang yang kulit hitam, dia akan fokus di bahagian pipi kanan. Lama dia fokus tu, lepas tu dia pergi tengok lain. Cari dia. Jumpa orang kulit putih, pandang tempat lain. Jumpa orang kulit hitam, dia tengok lagi. Bila tengok orang kulit hitam, tengok pada pipi kanan. Suasana macam tu. Imam Syafi'i tadi, dia panggil anak murid dia, engkau beritahu kepada orang itu, hamba engkau yang ada cacat pipi kanan dia tu, yang kau cari dah hilang 3 hari tu, ada dekat penjara balai polis. Pergi cari, ambil. So orang tu pun pergi, dia pergi. Dia pun tak tanya daripada Imam Syafi'i tahu, dia pergi balik, tengok betul ada dia. Dia bawa balik hamba dia sampai ke rumah dia, dia duduk, baru dia terfikir, macam mana Imam Syafi'i boleh tahu? Aku tak beritahu pada siapa pun lagi yang hamba aku hilang. Lalu dia pergi ke masjid, dia tanya pada Imam Syafi'i, macam mana kau boleh tahu? Imam Syafi'i pun jawab, aku boleh tahu ialah dengan, tolong jawab, macam mana Imam Syafi'i tahu? Ala basiratin, habis cerita. Betul, ala basiratin. Tapi bagaimana, bantu saya, bagaimana kemungkinan Imam Syafi'i boleh tahu yang orang itu sedang cari hamba? Sebab uruf pada masa itu, orang kulit hitam adalah di Baghdad. Ini kes di Baghdad. Di Baghdad ketika itu orang kulit hitam adalah, jangan pula dekat CBS jumpa orang kulit hitam atau hamba tu. Sebab dunia dah berubah, tempat dah berubah, kan? Okey, maknanya orang kulit hitam. Yang kedua, macam mana kita tahu ada pipi kanan ada cacat? Sebab dia tengok fokus kat bahagian itu. Imam Syafi'i dah boleh baca. Macam mana boleh tahu 3 hari dah hilang? Sebab tunjuk ini tak? Sebab 3 hari dah hilang, sebab Imam, sebab apa? Uruf dekat, uruf maksudnya apa? Kebiasaan adat yang ada dekat Baghdad itu pada masa itu, orang kalau hilang hamba sehari dia tak akan cari. Dia tahu hamba itu akan balik sendiri. 2 hari pun dia tak akan. 3 hari dia mula cari. Sebab apa? Hamba ni tak boleh jalan jauh. Mesti dia sangkut kat mana-mana. Jadi masa itu baru dia cari. Orang tu hilang pertama, kedua tak cari. Kenapa Imam Syafi'i boleh tahu hari ketiga? Sebab Imam Syafi'i ajar masjid tiap-tiap hari kat situ. Tak ada orang cari. Melainkan inilah kali, berarti ini hari ketiga dia mencari. Macam mana boleh tahu kat balai polis? Hamba ni biasa dia makan tak banyak. So bila dia mula makan banyak, dengan cara apa? Dia mencuri. Hari pertama mencuri, mesti lepas. Hari kedua mencuri, hari ketiga mesti dah kena tangkap dah dekat balai itu. Dan kemungkinan kalau hari ketiga dia dah mula makan banyak, hari pertama dia makan banyak, hari kedua makan banyak, dia kenyang. Bila dia kenyang, nafsu dia kuat. Bila nafsu dia kuat, dah tentu dia nak kacau orang perempuan. So jangan makan banyak-banyak. Jadi maknanya ke situ pula punya. Jadi nak cerita bahawa ini adalah merupakan gabungan daripada kekuatan dalaman dengan hujah yang kita katakan, dengan syuruk mendengar pandangan-pandangan tadi, dan akhirnya Allah akan bagi kekuatan basirah yang cukup luar biasa apabila manusia itu masuk dalam jalan yang lurus. Tapi walau macam mana kita kena praktis lah, perlahan-lahan akan sampai ke tahap itu. Saya harap saya tak jawab terlalu panjang dan terlalu tinggi. Allahuakbar. Jam menunjukkan 9:01. Amar, ada soalan lagi ataupun bagaimana? Mungkin ada satu soalan lagi. Siapa nak tanya? Ada. Bagi mic tu sebab nanti korang tanya pula apa soalannya. Boleh perkenalkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama Muhammad Faizal Jalil, Unpad MBBS. Satu soalan mungkin Ustaz boleh jawab ringkas. Tadi Ustaz mengatakan bahawa ana wanita ba'ani, kita kena berjemaah dan berpasukan untuk mengajak orang kepada Allah SWT, dan mentaati kepimpinan tu adalah merupakan sunnah dan mendapat pahala. Boleh tak Ustaz bagi sedikit ciri-ciri kepimpinan tersebut, dan bagaimana sekiranya kita berada di kepimpinan yang tidak mengajak manusia kepada Allah SWT, kita berada pada kepimpinan tersebut. Jadi bagaimana kita punya sikap? Adakah kita perlu mengikutnya dengan segala apa yang dibuat ni, ataupun ada batas-batas? Ya. Dia sendiri minta jawab ringkas-ringkas tadi kan. Soalannya macam panjang ya. Baik, saya cuma nak mengingatkan pada pertemuan kita pada minggu lepas, kita ada membicarakan perbualan ahli neraka sama ahli neraka. Saya nak cantumkan kat situ, kalau anda dah berjaya cantumkannya lebih baik, iaitu apabila kita mengatakan bahawa ada ahli neraka nanti, dia akan bercakap sama ahli neraka, kami dulu masa dekat dunia taba'an lak, kami sentiasa ikut kamu, kami sentiasa patuh pada kamu, maka tak boleh ke lepaskan kami daripada azab ini. Jadi saya nak menunjukkan bahawa kaitan soalan tadi, manusia ini sifatnya ittiba', mengikut. Sama ada kita mengikut yang al-haq ataupun mengikut yang, minggu lepas kita dah bicarakan satu contoh mengikut yang batil. Tabiat manusia ini mengikut sebenarnya. Nah, mengikut yang batil ini, kalau kita tanyakan tadi, kita akan melihat dalam suasana kehidupan kita akan tengok yang mana satu membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana satu membawa kepada batil, dan yang mana satu tak kisah. Dia akan barangkali ada tiga, yang hak kebenaran, yang membawa kepada batil, kesesatan dengan jahiliah dan tak senonohnya, dan yang ketiga mengajak kepada tengah-tengah, tak ke mana-mana. Tiga benda ini akan berlaku, dan kita akan cuba melihat bagaimana yang dikatakan organisasi yang membawa kepada al-haq ini pula. Dia ada banyak sekarang ini di keliling kita. Semua nak mengajak kepada kebenaran, semua nak ajak kepada itu. Maka kita akan mencari yang mana satu menepati Al-Quran, mana satu menepati As-Sunnah. Pertama sekali, kalau kita nak tengok orang betul-betul ikhlas pada Allah, dia akan benar-benar mengajak pada Allah, bukan mengajak pada jemaah. Kalau dia apa-apa lagi, mari ikut jemaah saya, anda kena berhati-hatilah. Sebab dia tidak menepati ayat ini. Ayat tadi kena bawa kepada siapa? Bawa kepada Allah. Dan dia kadang-kadang, tetapi saya katakan tadi, untuk mengajak kepada Allah ini, dia tidak boleh tidak mesti dalam bentuk kelompok. Tetapi ketika dia seronok dalam kelompok tadi, dan dia lupa mengajak pada Allah, dia mengajak pada kelompok untuk kepentingan kelompok dalam bentuk, berarti dia dah mula tidak ada, dah mula jauh daripada al-haq yang benar-benar. Sebab tu dalam apa perkataan lisan kita, ajak pada Allah dulu, lepas tu baru ajak kepada bekerja secara berpasukan. Yang kedua, tidak ada unsur-unsur kepentingan peribadi. Memang tabiatnya dia seperti peribadi, tetapi bila bekerja dia tidak boleh jadi peribadi. Macam mana nak kata begitu ya? Seseorang itu, bila saya nak tengok dalam satu bait itu, saya akan tengok peribadi-peribadi. Saya dapat tahu, guru tu betul-betul ikhlas, guru tu baik, saya nak ikut dia. Tetapi saya ikut dia bukan ikut peribadi dia, tapi saya mesti kagum dengan peribadi dia. Nampak tak? Dan bila saya kagum dengan peribadi, saya letakkan limit, batasnya. Dan dia pula ketika berurusan dengan anak buah tadi, dia tidak akan mengambil kesempatan supaya anak buah tadi jadi hamba dia. Dia tidak akan mengambil kesempatan supaya anak buah ta'assub pada dia. Apa aku cakap semua betul. Bila aku cakap ngangguk tahu semua. Kalau ada macam tu, beratlah kita. Guru tadi bersedia untuk dipertikaikan, ditanya, tetapi dia tetap menjadi ikutan kita. Nampak tak? Mengimbangkan. Kalau dalam organisasi minta maaf, kalau dalam kumpulan-kumpulan tarikat dan sebagainya tasawuf, dia akan mengajak kepada apa? Hormat pada syekh. Syekh batuk dia betul. Belum syekh bercakap lagi kan? Syekh betul, syekh betul. Maknanya sesat lah tu kan? Jadi maknanya dia ada ciri-ciri mengajak pada Allah, tidak ada kepentingan peribadi. Tetapi jangan kita tertukar. Manusia dia akan ikut peribadi. Dia akan kagum dengan peribadi. Dengan peribadi tadi dia akan ikut.
Tetapi pemimpin yang baik, dia akan kikis supaya orang tidak terpengaruh dengan pribadi, tapi orang terpengaruh dengan apa? Kehebatan Allah Subhanahu. Mula-mula mungkin kita kagum dengan pribadi, tapi kalau dia kekal supaya ikut pribadi, itu tanda-tanda yang tak betul. Kemudian dia tidak akan mengambil upah. Dalam surah Yasin kita baca ayat apa? Malla yas. Nah, orang yang apa? Ikutlah orang-orang yang tidak minta upah. So kalau apa-apa hal sikit-sikit nak minta upah, sikit-sikit nak minta upah, maka itu antara tanda dia mula jauh daripada al-haq dan al-batil tadi. Saya katakan tadi, manusia ini akan mengkaji. Dan anda ketika di CMS ini, kita berpeluang diberi oleh Allah akal yang sihat untuk bersama-sama dengan al-haq, dan kita bersama-sama untuk meletakkan Allah dan ilmu di atas segala-galanya. Dan saya percaya pilihan yang anda buat untuk kita berada di CMS, berada dalam suasana ilmu, dalam suasana iman, suasana berdakwah, suasana amal, kita rasa hangat dengan kehangatan itu, percayalah Allah SWT akan membukakan kita kepada jalan yang benar dan yang lurus itu. Saya kata sekadar itu dulu. Allah alam, saya telah berikan PowerPoint yang pertama dan yang kedua kan kepada siapa yang saya email ya. Belum kenalan dengan semua lagi, tapi boleh dapatkan nanti organisasi TIM ya, supaya bahan-bahan ini boleh dimanfaatkan dan wallahu a'lam. Allahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih di atas segala input dan pesan yang diberikan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama ni, insya-Allah pada hari Sabtu ni berkemungkinan besar insya-Allah akan ada sebuah talk yang akan diberikan oleh kenal Syekh Habib Rahman Ar-Razi, penulis novel Ayat Cinta. Syekh Habib Rahman Ar-Razi. Tambahan depan Syekh Ar-Razi, insya-Allah di CUSMS, di bertempat di Dewan Auditorium pada pukul 9 malam. Tajuknya Novelis Islam dan Peranannya. InsyaAllah dari semasa ke semasa pihak anjuran PIM Sabtu. Jadi reflection group dan InsyaAllah pada hari Sabtu ni bertempat di Dewan Auditorium CUSMS pada pukul 9 malam. Tajuknya Novelis Islam dan Peranannya. Nanti insyaAllah pihak kami akan mengkonfirmkan hubungan dengan program ini semasa ke semasa. InsyaAllah boleh follow update dekat Facebook dan juga di Gmail, InsyaAllah. Dan seterusnya, pihak Student Council sedang melancarkan tabung bantuan kemanusiaan bagi warga Somalia. Tabung tu ada di resepsionis kat bawah. Terus saya menggalakkan kepada semua muslim-muslimat untuk sama-sama menginfak, mensedekah sikit banyak bagi membantu saudara kita perempuan. Dan yang ketiga, ini yang lepas ni punya, insyaAllah nanti solat jemaah sama-sama dan kita ada menyediakan sedikit makanan. Namun pada malam ni kami tidak menjangkakan jumlah pengunjung yang agak memberangsangkan, dan makanan tu agak tak cukup lah. Memandangkan kita melihat kepada ayat tadi, cool jadi bukan cool. Jadi berjemaah lah makan sikit-sikit, insyaAllah kami